Baik, seterusnya fokus negeri di bawah Bayu. 430 pelajar tingkatan 5 dan 6 di Kota Belud bakal terima manfaat bantuan khas komputer. Perinciannya langsung bersama Rita Lucius di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Alif. Seramai 430 pelajar tingkatan 5 dan 6 di 9 sekolah menengah dalam 4 kawasan Dewan Undangan Negeri DUN di Kota Belud bakal mendapat manfaat menerusi inisiatif bantuan khas komputer baik yang membabitkan sekolah dalam DUN Pintasan, Tempasuk, Kedamaian dan DUN Usukan. Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata, bantuan komputer riba secara percuma ini untuk memudahkan pelajar mengikuti sesi pengajaran dan pembelajaran. Moga-moga program baik ini akan dapat dimanfaatkan oleh pelajar untuk persiapan mereka menghadapi peperiksaan dan menjalani pembelajaran serta boleh dibawa nanti apabila mereka melanjutkan pengajian. Beliau ditemui RTM selepas menyempurnakan majlis penyampaian baik di Dewan Masyarakat Tun Said, Kota Belud. Sabah memperuntukkan sejumlah 15 juta ringgit untuk pemberian bantuan 10,000 unit komputer menerusi inisiatif baik. Bagi fasa pertama, agihan telah dilakukan di seluruh sekolah menengah yang disasarkan, manakala bagi fasa 2, agihan bermula tahun depan. Ini suatu yang baiklah apabila kerajaan negeri memberikan peranti seumpama ini kepada golongan sasaran iaitu pelajar-pelajar tingkatan 5 dan 6 dan mengharapkan agar diteruskan di masa akan datang. Sempena majlis ini turut disampaikan zakat berjumlah RM5,000 kepada Badan Dakwah Daerah Kota Belud. Sementara itu dalam majlis berasingan, Datuk Arifin menyantuni masyarakat Islam dalam sambutan Maulidur Rasul peringkat daerah Kota Belud di Dewan Tempasuk Kota Belud. Penduduk luar bandar negeri ini disaran melakukan pemeriksaan awal kanser bagi mengelak penyakit itu lewat dikesan. Pengesanan awal kanser membolehkan tindakan rawatan segera diambil sekaligus meningkatkan peluang untuk sembuh. Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Jahim menasihatkan individu khususnya mereka yang mempunyai sejarah keluarga penyakit itu segera menjalani pemeriksaan. Jika disahkan menghidap penyakit tersebut, individu tidak perlu takut atau bertangguh untuk mendapatkan rawatan. Tapi biarlah kita tahu lebih awal sebab lagi awal lagi kita boleh mencegahnya. Dan peranan ini telah dimainkan oleh PSKS dan saya selaku penasihat dan juga wakil pimpinan di kawasan ini memberi sokongan penuh kepada PSKS. Datuk Jahid yang juga penasihat Persatuan Sukarelawan Kanser Sabah PSKS menyatakan demikian kepada media selepas merasmikan program kesedaran kanser di Tamparuli. Sementara itu, Presiden PSKS Lawrence Imui berkata pihaknya sedia memberi khidmat sokongan kepada mana-mana individu yang ingin melakukan pemeriksaan awal penyakit kanser. Pertanyaan lanjut orang ramai boleh menghubungi pejabat PSKS di Tuaran. Dengan harapan kita dapat memberi pengetahuan kepada masyarakat umum di sana, di luar sana, agar sentiasa melakukan pengesanan awal dan juga mengambil langkah-langkah pencegahan. Dalam program ini, ceramah berkaitan kesedaran kanser turut disampaikan Ketua Unit Pembangunan Kesihatan Keluarga Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, Dr. Diani DJ Kitingan. Taman Pulau-Pulau Penyu di Sandakan menjadi lokasi seterusnya dalam program Ranger Muda Taman-Taman Sabah Lawatan Maya Keajaiban Taman-Taman Sabah siri kedua hari ini. Lawatan secara maya kali ini membawa pengunjung ke Pulau Selingan untuk menyaksikan proses penyu bertelur dan penanaman telur penyu untuk penetasan. Selain berpeluang menyaksikan kedua-dua proses tersebut, pengunjung turut diberi maklumat mengenai proses pemeliharaan penyu, mengenali spesies penyu dan pelbagai info menarik mengenai hidupan marin ini. Program pendidikan alam semula jadi anjuran Taman-Taman Sabah dengan kerjasama Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah dan Jabatan Pendidikan Sabah ini dirasmikan Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jafri Arifin awal bulan ini
Mei dengan siri pertama lawatan Maya ke Taman Botanikal Taman Kinabalu. Lawatan Maya merupakan antara usaha Taman-Taman Sabah dalam memberi ilmu pengetahuan dan meningkatkan kesedaran masyarakat untuk bersama-sama memelihara khazanah alam semula jadi. Program yang diadakan setiap Sabtu sepanjang bulan ini akan membawa pengunjung ke dua lagi lokasi pemeliharaan flora dan fauna terpilih, iaitu Mangrove Nature Trails Pulau Gaya, Taman Tunku Abdul Rahman dan Poring Orchid Conservation Centre. Semua aktiviti lawatan boleh diikuti secara langsung melalui Facebook, YouTube dan aplikasi Zoom. Baik, peralihan Sabah ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara PPN membuka lebih banyak aktiviti termasuk sukan dan rekreasi di kawasan Taman Awam Negeri ini. Sempena hujung minggu, orang ramai di sekitar ibu negeri memanfaatkan peluang tersebut dengan melakukan aktiviti digemari seperti berkela, berbasikal dan berjoging. Pengunjung yang ditemui nyata gembira dapat melakukan kembali aktiviti yang tidak dibenarkan sebelum ini. Berasa gembira sebab kita sudah masuk ke fasa 4 dan banyak aktiviti yang kita boleh buat dengan anak-anak, boleh keluar pergi pantai begini, dan saya harap kita masing-masing menjaga SOP dan kita boleh kembali kepada kehidupan normal. Sejak fasa keempat ni saya sangat gembira lah sebab sebelum ni kami punya pergerakan untuk run itu agak terhad, jadi sekarang bila masuk pergi fasa 4, kami bebas sudah. Gembira lah. Selama ni kalau mau run pun sorang-sorang. Saya mau pergi tengok pantai. Ada kerinduan mau tengok keindahan dan dapat menikmati keindahan alam semula jadilah. Dan satu sajalah, jangan kita lupa SOP lah. Macam kami sekarang ni, aktiviti kami ni ialah beriadah, maksudnya bersama cawangan lah. Kami dari sektor pembankan ni memang sepenuhnya bekerja. So dengan yang sekarang ni terbuka sedikit, bolehlah maksudnya bagi kami sedikit kegembiraan. Okay? So boleh sudah berpiknik, bukanlah. Tapi still patuh SOP lah. Sabah beralih ke fasa 4 PPN bermula Isnin lalu. Penduduk kawasan sekitar Kota Kinabalu Penduduk utara Kota Kinabalu mengalami gangguan bekalan air berikutan kerosakan mekanikal pada pam air terawat nombor 1 Loji Rawatan Air LRA Telibung 1 sejak Khamis lalu. Pihak konsesi air Jutama Sendirian Berhad yang mengendalikan loji itu sedang membaiki pam tersebut dan dijangka mengambil masa selama 3 minggu untuk dibaiki sepenuhnya. Dalam kenyataan Jabatan Air Negeri Sabah, JANS, kerosakan pam tersebut menyebabkan kekurangan bekalan air sebanyak 13.5% 10 juta liter sehari JLH daripada 74 JLH pengeluaran air semasa LRA Telibung 1. Sehubungan itu, JANS dan Jutama Sendirian Berhad akan membuat penghantaran bekalan air secara berkala kepada penduduk yang terkesan di kawasan utara Kota Kinabalu seperti di Menggatal dan Telipuk. Para pengguna sekitar kawasan berkenaan dinasihatkan berjimat cermat dan berhemah dalam penggunaan bekalan air. Baik, saudara, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu. Untuk lebih banyak perkembangan semasa di tanah air, terus saja bersama Alif. Silakan.